Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Najihah. Hari ini saya ingin mengupas dan membincangkan satu tajuk atau topik iaitu online seller. Apa itu online seller? Online seller ialah seseorang yang menjalankan perniagaan atas talian atau dikenali sebagai e-dagang. Apa pula itu e-dagang? E-dagang adalah satu sistem perniagaan yang menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya talian internet untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain yang mempunyai potensi jangkauan jualan serata dunia tanpa sempadan geografi. Bercakap mengenai online seller, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira dan dititik beratkan. Antaranya adalah faktor dalaman, faktor luaran yang mempengaruhi perniagaan tersebut. Okey, di dalam faktor dalaman terdapat dua perkara iaitu kelebihan dan kekurangan. Okey, yang pertama sekali saya akan bercakap mengenai kelebihan yang diperolehi oleh online seller. Okey, kelebihan yang pertama adalah mudah melakukan perubahan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, sesetengah perniagaan akan melakukan perubahan terhadap produk mereka. Antara perubahan yang dilakukan adalah penjenamaan, pembungkusan, harga dan sebagainya. Okey, sebagai contoh, sesuatu perniagaan menghasilkan produk makanan seperti kerepek ubi. Okey, pada mulanya mereka hanya mengeluarkan kerepek ubi yang berperisa asli. Tetapi setelah beberapa ketika mereka memberi penambahbaikan kepada kerepek ubi tersebut dengan menambah beberapa perisa baru seperti BBQ dan perisa pedas. Jadi semestinya mereka ingin mengemaskini tentang produk mereka dan ianya sangat mudah apabila mereka menggunakan perniagaan atas talian kerana mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak untuk mengemaskini tentang produk tersebut. Dan saya rasa ia sangat fleksibel kerana penambahbaikan ataupun mengemaskini maklumat itu boleh dilakukan di mana-mana saja dan pada bila-bila masa sahaja. Kelebihan yang kedua adalah prospek dan pemasaran yang luas. Okey, jika dahulu cakupan pemasaran produk hanya terhad di kawasan sekitarnya sahaja. Namun, melalui e-dagang, online seller berpeluang untuk memasarkan produk mereka ke luar negara tanpa sempadan. Okey, contohnya seperti eBay. eBay adalah salah satu laman web yang menjual produk secara online. eBay terdapat di beberapa buah negara antaranya Indonesia, UK, US dan khususnya Malaysia. Jadi kepada online seller yang ingin mempromosikan produk mereka ke luar negara, eBay adalah salah satu laman web yang boleh digunakan untuk mereka memasarkan produk mereka dengan lebih pesat lagi. Okey, sekarang saya akan membincangkan tentang kelemahan atau keburukan yang dihadapi oleh online seller. Yang pertama adalah online seller tidak dapat mempamerkan produk yang sebenar. Okey, ciri barangan mempunyai kepentingan yang tersendiri kerana ia mempengaruhi kepuasan pelanggan. Okey, sudah pasti pelanggan atau pengguna menginginkan barangan yang dibeli di atas talian sama seperti yang diiklankan. Kandungan maklumat yang betul dapat mempengaruhi kesediaan pelanggan untuk membeli produk. Okey, contohnya seperti sesebuah perniagaan menjual produk pakaian. Okey, semestinya perkara pertama yang dititik beratkan adalah keselesaan. Okey, contohnya jika pembeli atau pengguna membelinya secara offline ataupun secara terus, mereka boleh memeriksa fizikal produk tersebut. Tetapi jika mereka membelinya secara atas talian, mereka tidak boleh memeriksa produk tersebut. Maka mereka mempercayai peniaga untuk meletakkan ciri-ciri dan kriteria-kriteria produk mereka seperti produk yang mereka jual. Jadi apabila mereka
membeli secara atas talian dan mereka mendapat produk yang tidak sama seperti yang dikatakan di dalam kriteria atau ciri-ciri, mereka akan merasa serik dan tidak mahu membeli di atas talian lagi. Jadi ia menjadi satu kelemahan lah kepada online seller jika pengguna-pengguna tidak mahu membeli produk di atas talian kerana produk yang mereka beli tidak sama atau tidak sepadan dengan apa yang diuar-uarkan di dalam perniagaan atas talian itu. Kelemahan yang kedua adalah tempoh masa penerimaan barangan yang dibeli oleh pelanggan atau pengguna. Mempunyai produk dalam stok atau menghantar barangan kepada pelanggan dengan waktu yang ditetapkan atau dijanjikan adalah sesuatu yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Maka jika peniaga tidak menghantar atau pengguna tidak mendapatkan barangan mereka dalam tempoh waktu yang ditetapkan, sudah pasti kepuasan mereka akan menurun. Contohnya, jika peniaga menjanjikan barangan mereka akan sampai 3 atau 4 hari atau selewat-lewatnya seminggu, maka apabila produk atau parcel mereka tidak sampai dalam waktu yang dijanjikan, mereka pasti akan merasa sedikit ketidakpuasan ataupun merasa perniagaan di atas talian ini tidak sesuai untuk mereka. Jadi untuk membuat atau membeli sesuatu produk di atas talian untuk masa yang akan datang, pengguna akan berfikir 2-3 kali untuk membuat pembelian tersebut kerana mereka telah ada pengalaman di mana produk yang mereka beli di atas talian lambat sampai atau tidak memenuhi kriteria yang mereka inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Izzati binti Mansur. Di sini saya akan memberitahu tentang peluang dan ancaman kepada online seller. Peluang pertama ialah perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong perubahan perilaku masyarakat dan terciptanya peluang bisnes dan pekerjaan yang baru. Perubahan dan peluang bisnes yang baru didorong dengan perkembangan penggunaan internet, di mana peluang ini juga disadari oleh para peniaga untuk memanfaatkan internet dalam proses berniaga. Penggunaan internet dalam proses berniaga akan terus mengalami perkembangan, mulai dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi perniagaan, pemasaran, penjualan hingga pelayanan pelanggan. Internet juga akan membenarkan komunikasi dan kerjasama global antara pembeli, penjual dan rakan niaga yang lainnya. Selain itu, internet juga membolehkan peniaga mengembangkan, memproduksi, memasarkan dan memelihara produk atau pelayanan. Peluang yang kedua ialah corak perniagaan terkini. Industri e-dagang atau perniagaan menerusi internet merupakan platform terbaik bagi corak perniagaan terkini di negara ini. Kesungguhan dan minat mendalam dalam bidang keusahawanan menerusi platform mampu menjadi pemangkin untuk para usahawan berjaya. Bukan sahaja di negara ini, malah mampu menembusi peringkat global. Seterusnya, ancaman. E-dagang merupakan teknologi baharu yang tidak terlepas daripada cabaran yang ditempuh dalam usaha untuk dikembangkan dan diguna pakai oleh orang ramai. Cabaran dan rintangan yang dihadapi ini berlaku di serata dunia, termasuk pengguna di Malaysia. Ancaman yang pertama ialah keselamatan. Walaupun perdagangan elektronik menjadi pilihan kebanyakan pengguna pada masa kini, namun faktor keselamatan semasa transaksi pembelian terus menjadi topik utama perbincangan dalam urusan tersebut. Polisi keselamatan juga menjadi salah satu aspek penting untuk melakukan pembelian secara atas talian. Faktor keselamatan dan privasi memberi kesan terhadap kepercayaan pengguna dalam membeli belah di internet. Keselamatan ditakdirkan sebagai keupayaan laman web untuk melindungi maklumat peribadi pelanggan daripada penggunaan tanpa kebenaran serta pendedahan semasa transaksi elektronik. Isu keselamatan dan privasi memainkan peranan yang penting dalam membangunkan kepercayaan dalam urus niaga dalam talian atau laman web. Kesannya,
Pengguna yang berpotensi untuk membeli dan berurusan sering dihalang daripada melakukannya dalam talian oleh sebab kebimbangan mereka mengenai keselamatan. Ancaman yang kedua ialah penipuan. Terdapat beberapa kaedah pembayaran yang digunakan dalam perniagaan online, antaranya kad kredit, kad debit, e-wallet, kad perbayar dan perbankan internet. Namun, kad kredit adalah satu kaedah pembayaran yang lazimnya digunakan oleh pelanggan untuk menjalankan transaksi atas talian. Peniaga dalam talian biasanya menawarkan pelbagai jenis pembayaran dalam talian dan pengguna biasanya memilih jenis pilihan pembayaran mereka, bukan sahaja berdasarkan kemudahan tetapi juga berdasarkan keselamatan. Kesediaan pengguna untuk membeli dan mengunjungi kedai online turut dipengaruhi oleh kepercayaan pengguna dalam memberikan maklumat peribadi dan keselamatan pembayaran melalui transaksi kad kredit. Kesimpulannya, perniagaan secara online mempunyai peluang yang sangat besar di dalam kegiatan atau urus niaga perniagaan di Malaysia. Di samping itu juga, memperkenalkan cara dan gaya baru dalam urus niaga. Oleh yang demikian, peniaga harus bersedia dan merangka polisi dan strategi bagi memasuki pasaran baru dengan e-dagang. Para peniaga dan usahawan dalam negara perlu mengambil peluang dalam dunia teknologi maklumat bagi memasarkan barangan dan perkhidmatan mereka. Tidak mengira lelaki atau perempuan, harus merebut peluang yang ada bagi memajukan perniagaan masing-masing. Penggunaan yang menyeluruh dalam dunia internet sebenarnya banyak membawa kebaikan, baik untuk individu ataupun negara. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nasrin Safura. Jadi tercetusnya idea saya untuk berniaga atas talian sewaktu saya baru je tamat lulusan SPM dan masa tu kita duduk kat rumah, kita bosan tak tahu nak buat apa. Jadi terfikir kenapa tak cari duit dengan hanya duduk di rumah. Jadi di situlah tercetusnya idea tersebut. Pada pendapat saya, perniagaan atas talian pada zaman sekarang ni sangatlah bagus untuk kita ceburi sebab kemudahan teknologi yang semakin pesat dan juga canggih banyak membantu perniagaan atas talian. So di sini saya nak berkongsi sedikit tips perniagaan atas talian. Pertama, kita kena rajin untuk sentiasa aktif di media sosial. Kita kena sentiasa rajin post gambar-gambar di media sosial. Kalau boleh 3 ke 5 gambar setiap hari supaya kita dapat sentiasa engage dengan kita punya followers dan juga customer kita. Kita pandai cari customer, target our customer. Kita kena create brand awareness tentang produk kita. Bila engagement kita dah tinggi dengan followers dan juga customer kita, lebih senang untuk kita promosikan produk-produk kita dan diorang juga akan lebih aware dengan produk yang kita jual. Yang kedua, kita kena ada hubungan yang tetap dengan pembekal kita supaya kita dapat tambah stok pada bila masa. Stok kita akan sentiasa ada. Jadi tak akan ada masalah dengan pembekal, dengan produk kita sendiri. Seterusnya yang ketiga, kita kena sentiasa pandai mencari peluang. Kita kena cuba untuk menjual produk kita di pelbagai marketplace yang berbeza. Contohnya seperti Shopee, Lazada. Tak semestinya kita jual dekat satu tempat saja. Sebab pelanggan sentiasa akan berubah cita rasa. Jadi kita pun kena ikut haluan diorang juga. Kita kena sentiasa ikut trend semasa. Dan yang terakhir, kita kena sentiasa pandai untuk berkomunikasi dengan pelanggan kita. Kita kena sentiasa buat pelanggan kita rasa selesa bila bercakap dengan kita. And buat diorang rasa diorang kena beli lagi produk kita pada masa akan datang. Jadi nasihat saya kepada anda yang nak memulakan perniagaan secara atas talian, korang kena start je. Jangan pernah fikir korang dah terlambat. Yang penting korang kena sentiasa rajin, usaha sungguh-sungguh, cari ilmu perniagaan. Sebab di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi semoga kita semua
dilimpahkan dengan keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. Amin. Terima kasih.